Dalam slide ini, saya akan membentangkan bahagian 1.0 iaitu pengenalan. Makanan merupakan penyumbang utama semangat perpaduan antara masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Kesemua kumpulan etnik yang sedia ada diberi kebebasan mengamalkan cara hidup masing-masing termasuk perkara yang berkaitan dengan warisan budaya mereka seperti dalam aspek makanan. Makanan berperanan menyatu padukan pelbagai etnik dalam sesebuah masyarakat. Aspek kepelbagaian makanan memberikan ruang kepada pembentukan kesepaduan sosial yang mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat Malaysia yang bersifat pelbagai. Jelaslah bahawa apa yang kita dapat lihat betapa makanan merupakan satu aspek yang penting dalam mengukuhkan jalinan sosial antara etnik di Malaysia. Kesepaduan sosial yang terbina daripada aspek ini dapat membuktikan kepada dunia bahawa negara Malaysia boleh dijadikan sebagai sebuah negara contoh, iaitu walaupun masyarakatnya terdiri daripada pelbagai etnik, kaum dan agama, namun masih dapat bersatu dan saling hormat-menghormati. Untuk slide seterusnya, saya akan membentangkan bahagian 2.0 iaitu definisi makanan dan kesepaduan sosial. Definisi kesepaduan sosial ialah sesuatu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seharusnya pula mempengaruhi para anggota masyarakat tersebut untuk merungkai pelbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Antara aspek yang menyumbang pada keunikan masyarakat Malaysia ialah kepelbagaian makanan yang dijadikan sebagai salah satu warisan etnik-etniknya. Aspek ini memberikan ruang pada pembentukan kesepaduan sosial yang secara tidak langsung mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat Malaysia. Berikut adalah kepentingan kesepaduan sosial. Yang pertama, kesepaduan sosial dan perpaduan nasional diberi perhatian untuk merealisasikan Matlamat Wawasan 2020 melalui konsep mewujudkan bangsa Malaysia yang mempunyai matlamat untuk dikongsi bersama. Hal ini kerana konsep Satu Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 2010 menekankan sikap penerimaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum lain seadanya agar dapat hidup bersama dalam keadaan saling menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. Selain itu, sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Hari Gawai dan Keamatan boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat rasa sesama masyarakat sambil memperbaharui ikatan persahabatan. Seterusnya, kesepaduan sosial juga memainkan peranan dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1970 oleh Tun Abdul Razak adalah bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berlaku di negara ini. Kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi meningkatkan kekuatan perpaduan antara kaum dengan menanamkan sikap perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesepahaman antara kaum dan agama. Setiap perkara mempunyai kebaikan dan keburukan mereka tersendiri. Mempunyai pelbagai makanan seperti negara kita ini juga mempunyai manfaat mereka sendiri. Kebaikan yang pertama adalah dapat menarik minat pelancong untuk merasai keunikan makanan daripada pelbagai etnik di dalam negara kita. Menurut Tourism Malaysia, pada tahun 2019, sektor pelancongan negara mencatatkan perkembangan positif dalam perbelanjaan pelancongan iaitu sebanyak 21.4 bilion ringgit Malaysia berbanding pada tahun sebelumnya iaitu 18.3 bilion ringgit Malaysia secara keseluruhannya. Di sini membuktikan tahun demi tahun negara kesayangan kita ini masih menjadi tumpuan pelancong luar negara walaupun kita hanyalah sebuah negara yang kerdil jika hendak dibandingkan dengan negara lain. Antara gelaran yang sering didengari kita adalah Malaysia adalah syurga makanan. Dengan adanya pelancong luar yang bercuti di Malaysia, maka pendapatan negara juga meningkat secara positif dan rakyat akan mendapat manfaatnya di kemudian hari. Suku kaum di Malaysia sahaja lebih daripada 20 jenis. Tidak hairanlah jika variasi makanan yang ada di Malaysia adalah lebih banyak daripada jumlah tersebut. Kebaikan yang kedua adalah masyarakat kita sedikit sebanyak ingin mengetahui cara untuk menyediakan makanan daripada pelbagai etnik. Dengan bilangan suku kaum di Malaysia yang banyak, setiap kaum mempunyai makanan mereka tersendiri dengan cara mereka sendiri. Ada yang mengolah makanan suku kaum lain agar kena dengan tekak mereka sendiri dan ada juga yang mengatakan makanan khusus tersebut adalah makanan daripada kaumnya.
Walau bagaimanapun, kejadian seperti ini tidaklah menjadi masalah besar kepada rakyat Malaysia kerana perbezaan kaum, agama, bahasa sudah lazim di kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, seorang YouTuber terkenal iaitu Cik Noh berbangsa Melayu tetapi sering berkongsi resepi makanannya tidak kiralah makanan tersebut dari suku kaum yang mana. Buktinya, pengikut Cik Noh sahaja mencecah 1.64 juta di YouTube. Ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia berminat untuk mencuba resepi masakan tidak kira kaum dan agama. Kebaikan yang ketiga adalah dapat merasai dan menikmati pelbagai menu daripada pelbagai kaum. Negara kita tidak hanya terkenal dengan makanan yang bervariasi, negara kita juga terkenal dengan pelbagai perayaan yang disambut dalam masa setahun. Setiap perayaan adalah berbeza mengikut kaum etnik itu sendiri dan sudah semestinya ada makanan tradisi masing-masing di atas meja dapur. Tradisi makanan boleh dikongsikan dengan kaum lain dengan merayakan perayaan ini bersama-sama. Di Malaysia, jika ada orang Melayu yang datang menyambut perayaan Gawai bersama, tidak menjadi masalah. Dan jika ada agama lain ingin menyambut raya Aidilfitri bersama-sama juga, tidak menjadi masalah. Di sinilah bermulanya pertukaran menu makanan di Malaysia. Kesimpulannya, ini yang menjadikan Malaysia sangat unik dan berbeza dengan negara lain. Kaumnya yang pelbagai dan agama juga berlainan, namun boleh duduk sebubung seakan sama fahaman. Makanan adalah antara sebab Malaysia masih bersatu padu sehingga kini. Hari ini saya ingin membentangkan 5.0 iaitu keburukan makanan etnik, 5.1 individu yang tidak bertanggungjawab mengubah resepi asal makanan etnik kaum lain, serta 5.2 makanan etnik yang boleh memudaratkan kesihatan dan ekonomi. Makanan etnik jarang ditemui dan negara kita lebih memperkenalkan makanan ringan seperti roti ataupun biskut yang kurang berkhasiat yang dapat menjadi perhatian anak muda. Makanan ini tidak lagi menjadi pilihan mereka. Seterusnya, kita beralih kepada 5.1 iaitu individu yang tidak bertanggungjawab mengubah resepi asal makanan ini kaum lain. Contoh yang boleh diambil adalah makanan ini kaum Melayu iaitu lasa dan nasi lemak dikuasai oleh kaum Cina yang menyebabkan orang Melayu kurang menjual makanan ini tersebut kerana kaum Cina mendapat sambutan yang ramai berbanding kaum Melayu. Hal ini boleh mengurangkan hasil pendapatan dan ekonomi kaum Melayu, manakala hasil pendapatan orang Cina akan mendadak meningkat berbanding dengan kaum yang memiliki makanan ini tersebut. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap kaum lain akibat pengubahan makanan asli mereka. Selain itu, cara penyediaan yang berbeza juga boleh menjadi satu keburukan makanan etnik. Sebagai contohnya adalah putu ayam. Putu ayam merupakan makanan etnik kaum India. Putu ayam ialah sejenis makanan manis yang sesuai dimakan pada waktu pagi. Cara penyediaan kaum India adalah mereka menggunakan bahan seperti santan kelapa, perahan, air daun, parutan kelapa dan gula melaka. Manakala kaum Cina pula menggunakan bahan soya yaitu tahu, tauco dan kicap soya beserta dengan daun, bunga lidi dan biji bijan. Oleh itu, hal ini boleh menyebabkan orang lain keliru akan resepi putu ayam tersebut kerana cara penyediaan makanan ini tersebut mempunyai perbezaan yang jauh. Kita beralih kepada 5.2 iaitu makanan ini dapat memudaratkan kesihatan dan ekonomi. Bahan yang tidak berkhasiat yang terdapat dalam beberapa makanan ini yang boleh memudaratkan kesihatan boleh menjadi satu punca keburukan makanan etnik di Malaysia. Pengambilan sesuatu makanan ini yang sudah berkhasiat akan memberikan kesan yang tidak baik pada setiap individu. Hal ini disebabkan oleh makanan ini yang diperbuat daripada bahan-bahan seperti manis serta lemak santan yang menyebabkan ada beberapa pihak yang mendakwa sebagai penyumbang masalah yang menyebabkan makanan ini kurang diperkenalkan kepada anak muda masa kini. Seterusnya, semasa perayaan, tidak semua masyarakat akan memasak makanan etnik masing-masing seperti ayam pansos, rasa dan lain-lain. Hal ini kerana masyarakat kita lebih memilih untuk menghidangkan makanan seperti kuih muih dan biskut semasa perayaan. Tambahan pula, masyarakat kita telah dipengaruhi oleh zaman moden dengan teknologi masa kini yang memudahkan masyarakat menempah daripada restoran. Oleh itu, perkara ini boleh menyebabkan makanan etnik semakin tidak menjadi pilihan masyarakat masa kini. Perbahasan tajuk. Makanan memberi kesan yang positif terhadap kesepaduan nasional. Terdapat dua jenis ruang sosial
bagi makanan, iaitu ruang awam dan ruang bukan awam. Ruang sosial yang pertama ialah ruang awam, yang merupakan ruang yang tidak mempunyai kaitan dengan acara, agama maupun kepercayaan etnik. Akan tetapi, majlis perkahwinan, jamuan hari raya dan bazar Ramadan yang dapat dikongsi bersama. Hal ini kerana jika kita mengunjungi bazar Ramadan, kita dapat melihat bahawa bukan setakat orang Islam yang datang untuk mencari makanan, tetapi pelbagai kaum juga turut mengunjungi bazar Ramadan untuk mendapatkan juadah kegemaran mereka. Seterusnya, jenis ruang sosial yang kedua ialah ruang bukan awam. Ruang bukan awam ini dapat dilihat dalam majlis korban dan majlis akikah yang khususnya dilakukan oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam, kerana ruang sosial ini berkaitan dengan acara keagamaan atau kepercayaan. Terdapat pelbagai cara bagaimana makanan dapat memberi kesan yang positif terhadap kesepaduan sosial. Cara yang pertama ialah dengan meletakkan pelbagai kedai makan yang menjual hidangan dari kaum Melayu, Cina dan India di dalam satu kawasan seperti kafeteria, kampus, hospital, R&R dan lain-lain. Pelbagai etnik akan tertumpu di tempat berkenaan untuk menikmati makanan dan secara tidak langsung interaksi antara etnik berlaku lalu membentuk kesepaduan sosial yang lestari. Selain itu, cara kedua bagaimana makanan dapat memupuk kesan positif terhadap perpaduan ialah apabila masyarakat meminati makanan kaum lain. Sebagai contoh, kaum Melayu dan India meminati makanan orang Cina seperti damsem dan pau. Masyarakat Cina meminati makanan tosai dan sebagainya. Mereka akan berusaha untuk mempelajari atau mengetahui cara penyediaan makanan tersebut. Sekiranya mereka hidup di kawasan kejiranan yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, mereka dapat berinteraksi sesama mereka untuk mengetahui cara makanan tersebut dihasilkan, justru menyumbang kepada semangat perpaduan. Akhir sekali, antara cara terbaik yang dapat dilihat ialah apabila adanya bufet makanan yang menyediakan pelbagai variasi makanan daripada etnik-etnik yang berbeza menjadi kegemaran masyarakat pelbagai kaum. Dapat kita lihat bahawa apabila sesebuah hotel atau restoran menyediakan perkhidmatan bufet, kesemua kaum yang menikmati makanan tersebut tidak hanya tertumpu kepada makanan kaum mereka sahaja, malah mereka mencuba dan menjamu selera makanan daripada kaum lain juga. Cabaran untuk mengekalkan kesepaduan kaum. Cabaran yang pertama adalah dari segi politik negara. Hal ini kerana masih terdapat pemimpin yang kurang bijak, tidak bersikap terbuka dan matang dalam mentadbir negara. Cabaran yang seterusnya adalah dari segi sosial golongan muda, di mana sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum telah wujud dan meninggalkan kesan yang kurang baik. Sebagai contoh, pengenalan sekolah vernakular yang mengikut kaum telah menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Ledakan teknologi hari ini juga merupakan cabaran dalam mengekalkan kesepaduan antara kaum. Hal ini kerana penyebaran fitnah dan berita palsu semakin menular, terutamanya apabila isu tersebut menyentuh sensitiviti perkauman dan agama. Langkah atau peranan individu, masyarakat, pemerintah dan media massa untuk mengekalkan kesepaduan kaum. Langkah-langkah atau peranan kita sebagai seorang individu dalam mengekalkan kesepaduan dalam negara kita ialah menghormati lambang-lambang kebesaran negara kita. Hal ini kerana lambang-lambang kebesaran negara seperti bendera, lagu kebangsaan dan jantan negara harus dikenali dan dihormati oleh setiap warga negara Malaysia. Langkah-langkah atau peranan pihak kerajaan dalam mengekalkan kesepaduan dalam negara kita ialah mengadakan majlis rumah terbuka. Dengan mengadakan lagi majlis rumah terbuka, ia dapat mengeratkan lagi kesepaduan antara masyarakat pelbagai kaum untuk berkenalan dan beramah mesra. Aktiviti gotong royong juga merupakan satu langkah atau peranan masyarakat dalam mengekalkan kesepaduan dalam negara. Aktiviti
Aktiviti gotong royong dapat mengumpulkan masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina, dan India, dan lain-lain kaum. Peranan penting media massa dalam memupuk perpaduan adalah dengan menyebarkan maklumat tentang budaya kaum-kaum yang wujud di Malaysia. Hal ini membantu rakyat mengetahui tentang perayaan yang wujud, makanan dan pakaian berbagai etnik yang terdapat di Malaysia. Kesimpulannya, kepelbagaian makanan etnik telah menjadikan Malaysia memiliki aset yang amat bernilai dan bukan sahaja membantu proses mengeratkan ikatan perpaduan tetapi juga sebagai satu produk dalam menarik minat pelancong luar yang datang ke Malaysia. Hal yang sama juga berperanan dalam menyatu padukan pelbagai etnik dalam sesebuah masyarakat dan juga membahagikan individu kepada kumpulan sosial tertentu dalam masyarakat. Kesepaduan sosial yang terbina daripada